Berita Didik 18 Februari bersama saya Tarushdin Muhammad Nazri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM sudah mengenal pasti identiti sekumpulan pelajar sebuah sekolah menengah di seberang perai Pulau Pinang yang didakwa bertindak merosakkan harta benda sekolah selepas sesi terakhir sekolah semalam. Menterinya Fadlina Siddiq berkata pelajar berkenaan serta ibu bapa mereka telah dipanggil bagi membantu siasatan berhubung tindakan itu. Menurut Fadlina, pihak sekolah dan Pejabat Pendidikan Daerah PPD Seberang Perai Selatan telah memulakan siasatan segera sejurus ragaman itu tular dan mengenal pasti pelajar yang terbabit. Tindakan daripada sekolah adalah memanggil anak-anak ini dan juga ibu bapa mereka lah untuk siasatan dan juga barangkali bimbingan dan kaunseling juga yang saya fikir penting kerana berdasarkan video itu yang tular itu saya tidak fikir ia satu perkara yang sepatutnya berlaku lah dalam keadaan kita memang tidak kompromi dalam tindakan-tindakan vandalisme dan keganasan. Fadlina yang juga ahli Parlimen Nibun Tebal ditemui selepas menyempurnakan majlis penyerahan bantuan baucer persekolahan kepada 5 sekolah jenis kebangsaan Tamil yang berlangsung di SJKT Nibun Tebal siang tadi. Mengulas lanjut, Fadlina juga berharap tindakan vandalisme ini tidak terus menjadi budaya dan trend dalam kalangan pelajar agar kawasan sekolah tidak dicemari insiden sedemikian. Tegasnya, aktiviti vandalisme perlu dikekang sejak permulaan bangku sekolah supaya kejadian itu tidak berulang di mana-mana sekolah pada masa hadapan. Terdahulu tular 2 rakaman video di media sosial memaparkan sekumpulan pelajar lelaki yang dilihat merosakkan harta benda sekolah. Mereka dilihat merosakkan peralatan sekolah seperti kerusi, kipas dan pintu tandas. Ia mengundang kemarahan orang awam yang menyelar tindakan pelajar yang didakwa pelajar tahun akhir di sekolah berkenaan. Dalam perkembangan lain, KPM bersiap siaga menghadapi kemungkinan banjir sepanjang peperiksaan CJ Pelajaran Malaysia SPM yang akan bermula pada Isnin hingga 15 Mac. Menurut Fadlina, pihaknya bekerjasama dengan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dalam usaha persiapan menghadapi banjir. Khususnya bilik gerakan banjir kita telah pun kita siap siaga menghadapi semua isu. Yang kedua, semua JPN kita telah pun bersedia khususnya di negeri-negeri yang memang sentiasa ataupun dijangka ataupun telah biasa menghadapi banjir. Jadi dari segi kesiapsiagaan itu kita telah pun bersedia. Semua telah bersedia untuk menghadapi satu sebagai pusat peperiksaan, kedua sebagai pusat penempatan sementara. Dan kita bekerjasama dengan ADMA. Tambahnya, KPM telah mengenal pasti sekolah-sekolah yang menghadapi risiko banjir yang tinggi dan merancang pelan alternatif jika banjir mengganggu kelancaran SPM. Seramai 403,637 calon akan menduduki peperiksaan itu di 3,355 pusat peperiksaan di seluruh negara bermula 20 Februari hingga 15 Mac ini. Manakala 131,318 petugas peperiksaan dilantik bagi membantu kelancaran peperiksaan itu. Persembahan gendang 24 musim adalah seni kebudayaan tradisional masyarakat Cina yang kini semakin dikenali ramai. Atas kesedaran untuk mengekalkan budaya itu agar tak lapuk di hujan, tak lekang di panas, Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC Kuanghua di Dungun, Terengganu menubuhkan Kelab Gendang 24. Ikuti laporan penuh yang disediakan TV PSS Sekat TV, Sekolah Kebangsaan Paka untuk segmen Wartawan Cilik minggu ini. Musim ini juga dikenali sebagai gendang Cina atau gendang Shigu dalam kalangan pemain muzik tradisional di Malaysia. Gendang ini juga berfungsi untuk mengiringi tarian singa. Jom bersama-sama saya, Nur Ardania Syakira binti Rasidi, pengacara Sekat TV TV PSS SK Paka untuk menyaksikan paluan gendang 24 musim ini. Jom!
Gendang 24 musim yang mengambungkan seni bunyi, gerak badan dan tarian Cina ini dimainkan secara berkumpulan. Tugas mengendalikannya agak rumit kerana ketua kumpulan harus memastikan bahawa setiap ahli kumpulan mengetahui peranan masing-masing. Apakah keistimewaan gendang 24? Okey, keistimewaan gendang ini dia ditubuhkan di Malaysia. Dia banyak orang sebenarnya dia salah faham gendang ni dia ditubuhkan di negara China. Tapi sebenarnya ni gendang ini ditubuhkan di Malaysia, negeri Johor masa tu. Tahun berapa dah lama dah tak silap bila. Sebab apa dia tubuh ni, sebab ada satu masyarakat dia macam nak buat satu persembahan masa tu gendang ni. Jadi mereka buat macam mereka cipta satu bunyi macam mana nak buat macam nak persembahan untuk masyarakat Cina masa tu. Lepas tu mereka berfikir mereka tubuh 24 gendang, mereka buat macam satu bunyi, nak buat satu hentakan bunyi, bunyi yang keunikan bunyi dia untuk sampaikan kepada masyarakat. Dah sebab dia kenapa dia ada 24 biji, sebab dalam musim kalender untuk Cina, kalender Cina, dia ada 24 musim. Kita masih ada 4 musim saja kan. Dalam kalender Cina dia ada 24 musim, ada sub dia lagi. Sebab tu dia dinamakan 24 gendang. Gendang 24 perayaan. Sebenarnya 24 perayaan dalam bahasa Melayu, 24 perayaan, tapi dalam ikut maksudnya 24 musim. Itulah keistimewaan dia lah. Sekian saja untuk episod kali ini. Mantapkan artikulasi, celahkan potensi. Bertemu kembali. Selari dengan matlamat Kementerian Pendidikan melahirkan anak baik lagi cerdik ABC, Sekolah Seni Malaysia Kuala Lumpur menampilkan pementasan Bangsawan. Bangsawan hikayat 1001 Malam Aladin, sebuah kisah yang melibatkan 100% tenaga kerja dan produksi dalam kalangan pelajar memberi cabaran sebenar untuk mengendalikan sebuah pementasan. Inisiatif itu juga memberi peluang untuk menimba pengalaman secara praktikal dan persediaan menduduki pentaksiran kesenian CJ Pelajaran Malaysia SPM. Ketua Bidang Seni Teater SSEMKL Muhammad Fairul Rashid menjelaskan pementasan ini membabitkan pelajar tingkatan 1 hingga 5. Ia bertujuan mendedahkan murid dengan aplikasi persembahan teater bangsawan yang merangkumi keperluan pengurusan pentas, lakonan, muzik, visual dan teknologi. Seluruhnya daripada pemuzik, penari, tokoh panggung, pengurus pentas sehinggalah kru belakang pentas, semuanya murid. Ini adalah yang membezakan kita dengan kumpulan bangsawan yang lain. Kalau di luar kita tahu bangsawan dilaksanakan oleh profesional, tapi di sini semuanya murid, guru hanya membimbing. Dan end of part kita akan melihat sendiri macam mana mereka melaksanakan perkara ini. Bahkan LED yang kita gunakan ini juga dikendalikan oleh murid di atas tempat teknikal sana. Jadi ini pembelajaran untuk mereka menggunakan elemen teknologi sekaligus. Pementasan bangsawan yang buat pertama kali diadakan di SSEMKL ini nyata mencetuskan keterujaan pelajar. Bangsawan ni dia ada tradisi dia sendiri, dia ada perkara-perkara yang isi yang kena ada dalam satu pementasan tu, lain daripada teater yang lain. Bagi saya dapat intonasi, cara latar tempat dan cara kayangan apa semua.
Melalui pementasan ini juga, mereka mengakui tanggungjawab mengendalikan sebuah produksi teater bukan hanya tertumpu kepada lakonan semata-mata, malah melangkaui pelbagai tugas. Props ni macam banyak benda yang saya tak tahu. So macam sepatutnya benda-benda macam ni yang sebang ni yang props ni semua kena wajib ada. LED semua kena wajib ada. Lepas tu yang kalau tak ada tu maksudnya bukan bangsawan lah tu. Bangsawan Hikayat 1001 Malam Aladin sebuah kisah dipentaskan selama 4 hari bermula 13 Februari lalu. Dalam memastikan warisan dan budaya bangsa terus terpelihara, perlu ada penggerak dan usaha dari pelbagai individu. Komitmen yang tinggi diperlukan bagi memastikan setiap seni dan tradisi tidak lupus di telan zaman. Khairul Azhar Mokhtar antara individu yang bergerak usaha terbabit melalui kejayaannya sebagai koreografer tarian tradisional. Berasal dari Gelang Patah Johor Bahru, Khairul Azhar meminati seni tarian tradisional sejak berusia 5 tahun. Keterbukaan guru di sekolah, ibu bapa dan keluarga membolehkannya sentiasa mencari peluang menjadikan seni tari sebagai kerjaya. Bekas pelajar SMK Tanjung Andang Johor Bahru ini berkata, walaupun gemar kerja seni, pembelajaran tidak pernah dilupakan. Bergiat sebagai penari zapin, beraktiviti dan berbudaya sebagai penari tradisi di kampung saya dan di negeri Johor. Kemudian saya melanjutkan pengajian dalam Diploma Seni Persembahan di UiTM, Fakulti Seni Persembahan, menyambung pengajian ijazah sarjana muda pengkhususan dalam tari di Universiti Malaya dan sekarang sedang menamatkan semester akhir saya di dalam bidang tari, pengkhususan dalam koreografi tari di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Khairul Azhar mengakui bidang yang diceburi pada awalnya sukar mendapat pandangan positif dalam kalangan masyarakat. Namun perubahan dalam dasar pendidikan telah membuka mata masyarakat terhadap bidang kesenian yang pada hakikinya mampu menjamin masa depan penggiatnya. Sekarang sekolah-sekolah di Malaysia kan dah ada sekolah seni. Saya juga terlibat dalam kerja-kerja menilai anak-anak SPM di peringkat sekolah seni di Malaysia kan. So jadi saya nampak kerajaan Malaysia mengadakan sekolah seni itu misi dia kerana memandang ke depan dasar kebudayaan kebangsaan, memandang ke depan bahawa kerja-kerja seni dan kemahiran seni ni ada peluang pekerjaan. So jadi of course kita macam saya sekarang jadi jurulatih tari, umur saya hampir 40 tahun. Saya perlu ada pelapis saya perlulah anak-anak muda-muda yang perlu bergerak sebagai penari. Berpengalaman lebih 30 tahun dalam bidang seni tari, Khairul Azhar menyertai pelbagai produksi serta melakukan persembahan di dalam dan luar negara. Antara pengalaman manisnya menjadi duta kecil negara dalam seni dan kebudayaan. Saya tak malu mengaku saya lahir sebagai keluarga yang susah. Jadi pengalaman untuk beraksi dekat luar negara menjadi semacam duta kepada kesenian dekat Malaysia tu pada saya adalah macam satu kebanggaan. Saya sempat beraksi di Rusia, di Qatar, di Dubai, di Barcelona, di Switzerland, di Asia of course lah banyak kita terlibat membawa nama negara kita, negara Malaysia dengan kesenian tari. Sepanjang pellibatannya dalam bidang seni tari, Khairul Azhar turut terlibat dalam pelbagai produksi teater dan filem. Antara yang tidak boleh dilupakan, penglibatan dalam produksi Puteri Gunung Ledang The Musical dan filem Pontianak Harum Sunda Malam 2. Kini, Khairul Azhar memiliki sebuah studio tari sendiri yang dikenali sebagai Nyala Dance Theatre. Dia juga sentiasa tidak lokek menyumbang tenaga mendidik pelajar sekolah. Melalui masa yang diluangkan untuk mengajar, Khairul Azhar sering menyelitkan nasihat dan kata-kata semangat. Saya selalu tekankan pada anak-anak yang menari dengan saya, betapa suka menari, betapa minat pun menari, akademik jangan tinggal. Sebab itu saya pun sampai sekarang saya masih lagi belajar. So jadi benda ini boleh jadi utama, benda ini pun boleh jadi perkara sampingan. Kalau kita at the same time menjaga kita punya akademik supaya kita cemerlang, at least kita berjaya dalam sudut akademik dan berjaya juga dari aspek co-curricular.
Kerajaan bersetuju memberi kewarganegaraan secara automatik melalui kuatkuasa undang-undang kepada anak yang dilahirkan di luar negara oleh ibu warga negara Malaysia yang berkahwin dengan pasangan bukan warga negara. Keputusan dibuat pada mesyuarat Jemaah Menteri semalam setelah meneliti dan bersetuju dengan cadangan pindaan terhadap Perlembagaan Persekutuan. Perkara itu diumumkan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution serta Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Othman dalam satu kenyataan bersama. Keputusan dibuat sejajar dengan komitmen kerajaan perpaduan untuk mengiktiraf kesamarataan wanita dan lelaki serta menyingkirkan diskriminasi terhadap wanita di negara ini. Kerajaan juga komited mengatasi kelemahan peruntukan kewarganegaraan yang timbul selain mahu menyelesaikan lambakan kes tertunggak bagi wanita yang terkesan yang memohon kewarganegaraan anak mereka melalui pendaftaran yang mengambil masa terlalu lama dan tidak munasabah. Keputusan itu sekaligus memberi tafsiran yang jelas dan mengelakkan tafsiran berbeza dari mahkamah. Cadangan pindaan kepada Perlembagaan Persekutuan adalah untuk menggantikan perkataan bapanya dalam bahagian 1 dan bahagian 2 jadual kedua dengan perkataan sekurang-kurangnya seorang daripada ibu bapanya bagi membolehkan ibu warga negara Malaysia mendapat hak seadilnya menurut Perlembagaan Persekutuan. Rang Undang-Undang Perlembagaan Pindaan 2023 seterusnya dijangka dibentangkan pada persidangan Parlimen ini setelah memenuhi kehendak undang-undang. Impian seorang warga emas menjadi kenyataan apabila dia berjaya melakukan aktiviti zipline setinggi lebih 150 meter di Wales, United Kingdom. Lebih manis, Sally Webster, 85 tahun, dapat terbang sejauh 1.5 km bersama anak perempuannya. Inisiatif di bawah program Wishing Tree Care UK itu membenarkan penghuni rumah jagaan orang tua menikmati hobi atau aktiviti pilihan mereka. Ternyata usia bukanlah penghalang. Webster sebelum ini pernah mengikuti aktiviti paragliding di Pergunungan Alps di usia pertengahan 60-an. Ketika ditanya mengenai pengalamannya, Webster mengakui ianya menakjubkan dan tidak gentar untuk melakukannya sekali lagi. Zip World Velocity 2 di utara Wales adalah yang terpantas di dunia dan terpanjang di Eropah. Di dalam nyanyian, sebutan itu dia kena ada beberapa menitik beratkan, iaitu yang dititik beratkan adalah vowels dengan consonant. Okay? Di dalam vowels adalah A, E, I, O, U. Kita akan sebut dia lebih kepada round voice. Round voice maksudnya suara itu lebih bulat. Kalau consonants, kita tidak akan sentuh. Dia sentuh tidak banyak, dia sikit saja. Okay. Contoh dia macam ini. Teacher akan bagi contoh untuk perkataan satu abjad iaitu A saja. Sementara A untuk yang betul adalah rounded voice, dengan yang salah adalah leper. 1, 2, 3. Thank you. Yang betul rounded voice, okay? 1, 2, 3. Begitulah tadi dengan contoh yang leper yang salah, dengan rounded voice maksudnya yang dengan suara yang betul. Kenapa kita memerlukan dengan sebutan yang betul supaya nyanyian kita itu teknik dia boleh nampak lagi besar, suara dia boleh travel lagi ke depan, suara dia lagi ke depan. Kalau leper boleh je suara yang nyaring, tetapi dia boleh merosakkan vocal cords kita. Okey. Sukan. Pasukan Gergasi eSports Mobile Legends Team Hub sasar mahu cipta sejarah menjadi pasukan pertama menjulang kejuaraan berganda. Ia menjelang penganjuran Liga Profesional Mobile Legends Bang Bang Malaysia yang dijadualkan bermula 10 Mac nanti. Pemilik tim Hub Muhammad Aimanul Haq Saharudin menyifatkan sasaran itu cukup realistik melihatkan persiapan mantap sejak akhir tahun lalu. Ini ditambah dengan kehadiran pemain import dari Filipina yang identitinya dirahsiakan bakal memperkuatkan jentera pasukan bagi mengharungi musim penuh mencabar nanti. Tim dari mana, tim yang pernah main MSC belum reveal lagi. Tapi saya reveal sikit lah, tim Omega lah. Cuma untuk kemasukan player tu bukan saja orang kata untuk kuatkan tim, tapi untuk dapat knowledge apa lagi yang kita boleh belajar daripada negara lain.
Beliau berkata demikian selepas menyaksikan majlis pelancaran MPLNY edisi ke-11 di Ibu Negara semalam. Antara perubahan terbesar yang bakal dialami 10 pasukan bertanding ialah tempoh perlawanan yang dipendekkan ketika tiada aksi home away ditampilkan pada musim ini, sebaliknya hanya sekali bertemu pasukan lawan. Turut diumumkan pengesahan penyertaan pasukan gergasi antarabangsa Team Secret bagi musim kali ini. Usaha melahirkan pelumba motosikal terbaik negara membuahkan hasil apabila kejuaraan Kapri Malaysia memasuki tahun ke-30 penganjurannya. Segalanya bermula dengan aspirasi untuk memberi peluang kepada bakat-bakat tempatan melebarkan sayap di arena pemotoran nasional. Kini, kejuaraan Kapri Malaysia mempunyai misi untuk terus meneroka dan mengatasi batasan bagi melahirkan pelumba-pelumba yang lebih berkaliber. Ia turut menyaksikan pembinaan fasiliti yang lebih baik hasil pelaburan untuk mengikuti standard yang ditetapkan Persekutuan Motosikal Antarabangsa FIM bagi memastikan keselamatan pelumba lebih terjamin. Sukan pemotoran merupakan satu sukan yang mahal walaupun kat level paling rendah sekali. Okey, so kami amat berterima kasih kepada pihak-pihak industri yang telah mendukung kita, of course Petronas. Sambutan tahun ke-30 kejuaraan Kapri Malaysia semalam diraikan dengan gilang gemilang. Musim 2023 ini bakal menyaksikan 10 pusingan berlangsung bermula di litar antarabangsa Sepang Utara pada 25 Februari ini dan berakhir di litar Batu Kawah Pulau Pinang 26 November nanti. Cristiano Ronaldo terus bersinar di Liga Saudi apabila melakukan 2 bantuan gol untuk menundukkan Al-Tawun. Kemenangan 2-1 menghadiahkan 3 mata penting buat Al-Nassr untuk kembali ke puncak Liga. Selepas berjaya menjaringkan 4 gol pada perlawanan lalu, Ronaldo sekali lagi menjadi nadi penting buat Al-Nassr. Minit ke-16, beliau melakukan hantaran lolos mencari Abdul Rahman Garit di sebelah kiri padang. Penjudahan yang cukup sempurna memberikan gol pendahuluan buat Al-Nassr. Awal babak kedua, Al-Tawun berjaya menyamakan kedudukan melalui gol kemas Alvaro Medran hasil umpanan Muhammad Al-Ghamdi. Gol kemenangan buat Al-Nassr tiba pada minit ke-78 apabila Abdullah Madu merebat masuk gol kedua dari jarak dekat. Ronaldo yang melakukan hantaran kepada Madu dipersalahkan kerana offside, namun setelah diteliti Ronaldo tidak berada dalam kedudukan itu. Kemenangan itu melonjakkan Al-Nassr selaku pendahulu Liga Saudi dengan 40 mata daripada 17 perlawanan setakat ini. Paparan Festival Cahaya Saljah di Emiriah Arab Bersatu mengakhiri buletin didik. Melaluinya, beberapa masjid utama dilimpahi cahaya pelbagai warna dan bentuk yang menarik perhatian ramai. Saya Tarushdin Muhammad Azri, salam hormat dan kita jumpa lagi.